Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan menjalankan satu eksperimen untuk menguji pertumbuhan mikroorganisma. Jadi eksperimen ini sangat penting kerana eksperimen ini akan melibatkan 3 tahap penguasaan, iaitu tahap 3, 4 dan 5 bagi standard kandungan 3.1 mikroorganisma adalah benda hidup. Jadi sebelum kita bermula, kita harus sediakan beberapa benda dahulu. Perkara paling penting dalam eksperimen ini adalah roti, kerana kita akan melihat kesan mikroorganisma pada roti. Jadi apa yang kita perlu buat, kita ada 8 sampel yang kita perlukan. Jadi cikgu sarankan kita gunakan 2 roti dan kita bahagikan kepada 4 bahagian yang sama rata. Okey, sebelum itu langkah keselamatan. Yang pertama, anda akan menggunakan bahan tajam. Jadi pastikan anda ada orang dewasa yang boleh memantau keselamatan. Dan yang kedua, kebersihan untuk mengelakkan pencemaran mikroorganisma. Okey, dapat diperhatikan cikgu pakai glove untuk mengurangkan pendedahan kepada mikroorganisma. Papan pemotong ni cikgu dah spray dengan anti kuman. Jadi sepatutnya tidak ada mikroorganisma dalam papan tersebutlah pada permukaan. Okey, sekarang kita bahagikan kepada 8 bahagian yang sama rata. Okey, 1. Okey, sekarang dah ada 4. Baru lagi 4. Okey. Jadi sekarang kita sudah pun ada 4 bahagian roti yang sama rata. Perlu diingatkan, keempat-empat roti ini mestilah berasal daripada bungkusan yang sama ataupun jenis yang sama. Ini adalah pemboleh ubah dimalakan. Okay? Ini adalah bungkusannya tadi. Asalnya daripada satu sebungkah roti ini. Okay? Okay, kita pergi ke faktor pertumbuhan yang pertama. Okay, ini letak roti dulu. Kita pergi ke faktor pertumbuhan mikroorganisma yang pertama, iaitu faktor udara. Okey, apa yang kita akan buat? Okey, yang pertama 1A, sampel untuk 1A dan sampel untuk 1B. Okey, apa yang kita akan buat? Satu keping roti ini kita akan masukkan ke dalam satu bekas yang kedap udara, okey? Okey, jangan letak air tak apa-apa. Sekarang kita nak menguji udara, okey? Okey, bekas ni kedap udara, letakkan ke dalam bongkah 1A. Seterusnya 1B pula kita letakkan di dalam bongkah yang sama, saiz yang sama, bentuk yang sama, tapi perbezaan yang kali ini kita tidak tutup tudungnya, kita biarkan dia terbuka. Jadi pemboleh ubah yang dimanipulasi kita adalah kehadiran udara. Okey, sepatutnya kita mengeluarkan sepenuhnya udara di dalam bekas ini, namun kita tak ada alatan yang sesuai. Jadi apa yang kita buat ini seolah-olah memberikan gambaran bahawa udara tu dihalang daripada masuklah, kurang pendedahan udara. Ini pula udara bebas keluar dan masuk, jadi terdedah kepada udara. Jadi ini adalah yang pertama, iaitu udara. Okey, kita simpan. Faktor pertumbuhan yang kedua pula adalah air. Air. Okey, di sini masih lagi menggunakan 2 kepingan roti yang sama. Okey, pemboleh ubah yang dimalakan. Sekarang kita gunakan bekas yang lain pula. Okey, cikgu dah sediakan 2 bekas. Ini bentuk yang sama, saiz yang sama, tidak ada beza. Okey. Dan satu lagi perlu kita ingatkan, kita mestilah menyahkumankan bekas-bekas ini. Pastikan bekas-bekas ini bersih. Okey, apa yang kita perlu buat sekarang, satu keping roti itu kita siramkan dengan air. Okey, ini air dia. Cikgu dah letak dalam botol ni. Walaupun ni botol hand sanitizer, tapi cikgu dah cuci, gunakan air. Okey. Letakkan roti di tengah-tengah dan pancitkan dengan air. Kadar pancitan ni tak penting kerana sekarang kita memanipulasi adalah kehadiran air. Jadi kita boleh pancitkan sebanyak mana yang kita nak lah, asalkan basah. Okey. Okey, sekarang roti cikgu dah basah. Nampak titisan air tu? Dan satu lagi, kita biarkan tanpa kehadiran air. Okey, kita letakkan kosong saja. Okey, pastikan roti ini tadi tidak langsung terkena air yang kita pancit tadi. Dan untuk menambahkan lagi kebesaran eksperimen ini, kalian boleh letakkan penyerap kelembapan. Macam dalam kasut, dalam kotak tu, untuk pastikan betul-betul tak ada kelembapan. Tapi tak apa, sekadar untuk tujuan menguji pertumbuhan ni, cukup macam ni lah. Okey, jangan tutup. Kalau kita tutup, kita dah mengubah pemboleh ubah yang kedua tadi, iaitu udara. Tak perlu, biarkan dia terbuka. Okey, pancit lagi. Okey, itu adalah
faktor yang kedua, itu air. Dan jangan lupa labelkan. Nanti tak ingat, 2A ada air. Okey. Dan satu lagi, tak ada air. Pastikan eksperimen anda dilabelkan dengan sepenuhnya. Okey, kita pergi ke faktor yang seterusnya. Faktor yang seterusnya adalah nutrien. Sama seperti air tadi, kita akan dedahkan makanan ni kepada nutrien. Okey, apa nutrien yang kita akan bagi pada hari ini adalah gula. Seperti manusia, mikroorganisma juga sukakan gula kerana gula membekalkan karbohidrat. Okey, kita gunakan bekas yang lain. Tengok. Cikgu tetap gunakan saiz yang sama, bentuk yang sama. Itu adalah pemboleh ubah yang dimalakan. Okey, cikgu dah cuci juga kedua-dua bekas ini untuk memastikan bersih. Okey, sekarang kita buka. Okey, pastikan label tu ingat. Okey, sekarang ambil satu kepingan roti tadi. Satu lagi letak di sebelah sini. Okey. Satu ada gula, satu tak ada gula. Okey, apa yang kita buat? Kita akan siramkan pada permukaan roti ni air gula, larutan gula yang cikgu buat malam tadi. Okey, letak banyak-banyak. Okey, sampai basah. Pastikan semua permukaan tu terkena air gula. Okey, satu lagi, biarkan dia tak terkena dengan gula. Jadi sekarang apa yang kita manipulasi adalah kehadiran nutrien. Ini pun ada nutrien, tapi ini lebih banyak nutrien yang kita bagi, gula. Jadi kita nak lihat yang manakah yang lebih banyak mikroorganisma tumbuh. Okey. Jangan lupa, jangan tutup, biarkan dia terbuka. Nak tutup pun boleh. Kerana pastikan kalau nak tutup, dua-dua mesti tutup. Kalau nak buka, dua-dua mesti buka. Kerana kita tak nak benda tersebut mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma nanti. Okey. Dan yang terakhir adalah suhu. Suhu ni paling mudah. Suhu, satu roti kita akan letakkan ke dalam peti sejuk. Okey. Satu roti kita akan letakkan dalam peti sejuk ataupun freezer. Satu lagi roti kita akan biarkan sahaja di luar. Okey, tapi pastikan letak di dalam bungkusan yang sama. Ini untuk memastikan tidak ada perkara lain yang boleh memanipulasi pertumbuhan organisma tersebut. Okey, satu roti ini nanti cikgu akan letakkan di dalam tempat yang sejuk. Okey, sejuk. Cikgu labelkan. Satu lagi kita akan biarkan saja di luar. Okey. Jadi kita dah pun menyediakan bahan-bahan tadi. Semua roti yang telah kita sediakan ini mestilah dilabelkan dengan sebaik-baiknya untuk memastikan eksperimen kita ini sah. Okey, untuk memastikan eksperimen kita ini sah. Jadi dalam masa 8 hari lagi cikgu akan tengok apakah kesan terhadap pertumbuhan mikroorganisma. Okey, terima kasih. Itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum.